Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Jadi untuk hari ini, kita akan mengadakan reading session yang kedua, IRF, tentang buku yang bertajuk The Prophet's Pulpits, Commentaries of the State of Islam, Volume 1, karya Khalid Abu El-Fadl, yang akan dibentangkan oleh Encik Muziru Idham. Sebelum saya serahkan kepada Encik Muziru, saya akan berikan sedikit sinopsis tentang buku ini. Tentang pengarangnya, Khalid Abu El-Fadl ialah seorang profesor undang-undang yang terkenal dan ahli perundangan Islam, iaitu fuqaha yang terlatih secara klasik. Buku ini menyampaikan ulasan tajam tentang keadaan semasa Islam dan dunia Islam dari mimbar simbolik Nabi Islam, sebahagian daripada tafsiran Al-Quran dan sebahagian ulasan sosio-etika. Jilid ini mempamerkan pengetahuan, pencerahan dan dedikasi terhadap keadilan yang tinggi, keadilan yang pernah melonjakkan tamadun Islam ke tahap yang tinggi dalam pencapaian manusia. Ia cuba untuk menerangi jalan kerohanian dan etika ke hadapan bagi umat Islam di tengah-tengah cabaran ketidakadilan, penindasan dan gelombang Islamofobia yang semakin meningkat di dunia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan kepada Encik Muziru untuk kongsikan dengan lebih dalam isi kandungan buku ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Saudara Miftah sebagai moderator kita hari ini. Sebagai maklumat, Miftah adalah kita punya pelatih industri di Islamic Zamfran, dan ini adalah task terakhir lah, tugasan terakhir beliau sebagai moderator sebelum masuk semula ke Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang sains politik ya. Sains politik. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Miftah. Jadi hari ini saya akan bentang buku The Prophet's Pulpit. Pulpit kan? Prophet's Pulpit, Commentaries on the State of Islam, yang ditulis oleh Khalid Abu El-Fadl. Jadi secara ringkasnya, buku ni sebenarnya dia diberi percuma sebenarnya. Kalau siapa yang nak dapatkan buku ni, boleh pergi ke page Facebook The Usuli Institute. Mereka tidak menjual, mereka memberi percuma. Cuma emailkan sahaja kepada email yang diberikan, Danila tak silap, nanti kena cek balik. Boleh cek lah dalam Facebook The Usuli, beritahu yang nak dapatkan kopi buku ini The Prophet's Pulpit, dan berikan maklumat penghapusan, maklumat alamat rumah lah. Kemudian mereka akan post secara percuma buku ini, tak ada masalah. Dan sebenarnya buku yang ini volume 1. Dia ada volume kedua pula sebenarnya, tapi volume kedua dijual. Yang ini diberi percuma, yang volume kedua dijual. Jadi secara ringkasnya, untuk pengenalan siapa Syekh Khalid Abu El-Fadl ni, beliau merupakan pensyarah dalam bidang perundangan syariah di University of California, Los Angeles, ataupun UCLA, Oakland, di Amerika Syarikat. Jadi Syekh Khalid Abu El-Fadl ni merupakan warga negara Amerika Syarikat lah. Tetapi dia punya pengalaman ataupun keilmuan dalam tradisi Islam sangat kuat, dan beliau banyak belajar tentang perundangan syariah, tradisi Turath di Mesir. Jadi kalau saya sangat mengikuti wacana-wacana yang dibawa oleh Syekh Khalid Abu El-Fadl, kerana wacana beliau ini sangat progresif, dalam masa yang sama berakar daripada tradisi Islam itu sendiri. Jadi saya melihat kecenderungan aliran beliau lebih kepada tradisionalism progresif lah. Beliau sentiasa menekankan tentang kepentingan untuk kembali merujuk kepada tradisi Islam yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dalam masa yang sama selarikan ataupun sejajarkan dengan perkembangan semasa, dengan permasalahan dunia kontemporari. Jadi bagi beliau, wacana Islam itu harus berkembang, perlu kepada berkaitan dengan isu semasa. Wacana Islam itu harus berkembang untuk menyelesaikan masalah semasa, bukan sekadar mengulang balik apa yang telah ditulis ataupun difatwakan oleh ulama-ulama yang lampau. Perlu lihat semula
dan kemudian proses dalam keadaan yang lebih kritis lah. Jadi untuk The Prophet's Pulpit ini sebenarnya adalah himpunan sebanyak 22 teks khutbah maya beliau, ritual khutbah yang beliau sampaikan di The Usuli Institute di Amerika sewaktu pandemik. Jadi beliau menyampaikan khutbah secara maya. Dan menariknya, saya tak nak panjangkan benda ni, tapi saya sebut sikit sekadar seimbas lalu konteks khutbah Syekh Khalid ni. Beliau terangkan dalam artikel pertama yang bertajuk The Usuli Institute First Ritual Khutbah, dan beliau lanjutkan dalam artikel terakhir yang ke-22, More on Ritual Khutbahs and the Personal Nature of a Pandemic. Yang mana ketika pandemik berlaku, beliau ataupun ketika pandemik berlaku, masjid ditutup. Solat Jumaat secara fizikal tak dapat dilakukan. Jadi beliau merasakan bahawa perlu dari sudut maqasidnya dalam keadaan keperluan masyarakat non-Muslim di Amerika Syarikat pada ketika itu, yang perlu bagi beliau perlu kepada Jumaat, perlu kepada solat Jumaat. Jadi beliau merumuskan bahawa dengan melihat tradisi empat mazhab, Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali, dan beliau memfatwakan bahawa tidak ada masalah untuk melakukan solat Jumaat secara maya dengan syarat-syarat yang ketat. Dalam artikel kedua beliau ada mengulas bahawa dia punya polisi, atau bukan polisi tapi inisiatifnya untuk melakukan ritual Jumaat itu diikuti oleh orang lain. Tetapi sebahagian orang itu melakukannya tapi tidak mengikut syarat-syarat Jumaat yang betul, yang ketat, menyebabkan beliau rasa itu adalah sia-sia. Jadi dalam keadaan beliau memfatwakan boleh ritual Jumaat, dalam masa sama beliau mengatakan bahawa perlu ada syarat yang ketat, yang mana bukan sekadar khutbah tetapi boleh melakukan secara maya. Tapi itu saya tak nak sentuh secara detail lah, sebab dia dah masuk kepada wilayah fiqh yang boleh dihuraikan secara lebih teliti. Tapi dalam masa sama beliau merasakan bahawa ritual khutbah adalah paling penting sebenarnya, supaya penyampaian pengajaran ataupun ilmu itu perlu sentiasa berlangsung, yang mana semangat khutbah itu sendiri bukan sekadar untuk menyampaikan ilmu ataupun pengajaran, tetapi ada sisi spiritual yang menghubungkan umat Islam, terutamanya dalam konteks non-Muslim yang minoriti di Amerika Syarikat. Maka beliau rasakan perlu juga untuk dilakukan supaya umat Islam di Amerika Syarikat dapat menunaikan fardu Jumaat tanpa dibatasi oleh keterbatasan fizikal pada era pandemik. Dan beliau merasakan bahawa benda itu boleh dilakukan. Jadi sepanjang 22 teks khutbah yang dibukukan dalam buku The Prophet's Pulpit ini, kalau kita tengok secara gambaran luas, saya menganggap buku ini adalah sebuah buku pesan-pesan moral sebenarnya. Pesan-pesan moral yang sangat tegas dan kuat daripada Syekh Khalid, dan sangat kritis dengan apa yang dipanggil sebagai khutbah Jumaat. Beliau merasakan bahawa, dan bila bincang ini saya rasakan wacana ini juga, perkara ini juga tidak asing berlaku di Malaysia, bahawa kebiasaan teks khutbah terlalu bersifat tidak realistik dan tidak menyentuh isu-isu kontemporari, tidak mempersoalkan apa yang berlaku di dunia semasa. Jadi kalau khutbah itu sekadar nak pesan tentang kepentingan menyambut Ramadan katanya, ataupun cara-cara nak berwuduk, ataupun tentang pesan-pesan yang sekadar tidak menyentuh jiwa umat Islam, maka beliau merasakan bahawa nilai khutbah Jumaat sebenar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak cukup kuat jika khutbah itu sekadar nak menyampaikan pesan-pesan yang sudah diketahui oleh semua orang. Tapi bagi beliau, khutbah itu perlu membawa pesan-pesan moral dan kemanusiaan. Kerana
khutbah yang membawa pesan moral kemanusiaan itu akan menyedarkan umat Islam dan menyatukan umat Islam untuk bersolidariti ke atas apa yang berlaku di sekeliling. Apa isu semasa penindasan masyarakat Rohingya, pembantaian kerajaan Cina kepada masyarakat Uyghur, ataupun apa yang berlaku di Palestin dan mana-mana tempat. Kalau khutbah tidak merespon isu-isu sebegitu, maka beliau merasakan bahawa khutbah itu meaningless, tak ada makna. Jadi sepanjang 22 teks khutbah dalam buku The Prophet's Pulpit ni, saya boleh rumuskan bahawa boleh dipecahkan kepada 3 bahagian sebenarnya. 3 pesan dan 3 bahagian. Yang pertama, pesan moral. Yang kedua, pesan kemanusiaan. Dan yang ketiga, pesan teologi pembebasan. Jadi, saya akan sentuh secara satu persatulah apa yang dimaksudkan oleh Syekh Khalid Abu El-Fat dalam setiap khutbahnya. Yang pertama, pesan moral etika. Sepanjang daripada teks pertama sampai teks yang ke-22, teks terakhir dalam khutbah Jumaat beliau konsisten mengkritik isu-isu rasisme, isu-isu patriarki, isu-isu korupsi, isu-isu despotisme dan sebagainya. Semua isu-isu yang berakar dalam masyarakat yang tanpa disedari menjadi satu amalan masyarakat tanpa mereka sedar. Contoh isu rasisme. Beliau menyentuh isu-isu yang berlaku di unit Amerika Syarikat. Macam mana dalam minda masyarakat, walaupun tidak ada dasar apartheid lagi, tapi minda masyarakat itu masih lagi ada binary antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Jadi rasisme itu membawa kepada banyak benda, kepada jenayah, kepada pembulian dan sebagainya. Jadi masalah yang paling mengakar dalam masyarakat ialah apabila perkara-perkara ini diwajarkan oleh keagamaan, diwajarkan oleh nuansa keagamaan, terutamanya nuansa Kristian. Jadi dalam teks khutbah beliau, dalam beberapa teks khutbah beliau agak kritis dengan ajaran Kristian, yang agak kritis dengan ajaran Kristian yang membawa nuansa white Jesus. Jesus yang berkulit putih, Jesus. White Jesus. White Jesus, Jesus yang berkulit putih. Kerana kalau tengok nuansa agama Kristian yang selalu dibawakan ke dalam masyarakat, seringkali bayangan Jesus itu adalah yang berkulit putih. Dan menurut Syekh Khalid, yang inilah dilakukan oleh kolonial apabila beliau menjajah, bukan beliau lah, mereka menjajah ke tempat-tempat lain, mereka akan membawa kepada ajaran agama Kristian yang sangat cherry picking, yang sangat selektif. Yang mana ajaran-ajaran ataupun tafsiran agama Kristian yang dibawa itu adalah tafsiran Kristian yang mewajarkan kepada rasisme. Jadi bila beliau orang berkulit putih datang menjajah ke kawasan Afrika sebagai contoh, terutamanya Afrika lah boleh nampak, mereka akan bawa sekali agama Kristian untuk mengkristiankan masyarakat Afrika. Kemudian ajaran Kristian itu akan membawa nuansa Jesus itu berkulit putih. Bila Jesus itu berkulit putih, maksudnya akan mewujudkan kasta dalam masyarakat. Sebab dia akan menunjukkan hierarki. Bila maksudnya orang yang berkulit putih ni dianggap pandang tinggi dan orang berkulit hitam dianggap pandang rendah. Jadi bila mewujudkan kasta yang sebegitu, itu yang mewujudkan banyak isu-isu yang melibatkan penindasan dan sebagainya, perhambaan. Sebab itu apabila kolonialisme masuk kepada Afrika ataupun bahkan di wilayah kita pun sekalipun, bila British hendak mengkristiankan masyarakat kita, jadi bila ajaran Kristian dibawa masuk, maka mereka hendak mewujudkan hierarki sebegitu. Sebab itu bila Islam datang, Islam nak menghapuskan kasta-kasta yang sebegini. Islam sebab itu dalam kalangan sahabat Nabi penuh dengan variasi. Bilal bin Rabah sebagai contoh bekas hamba yang berkulit hitam tetapi menjadi sahabat yang sangat tinggi di sisi dalam sejarah Islam. Jadi Islam sangat menghapuskan rasisme itu.
Jadi dalam hal ini bila beliau mengkritik, beliau banyak mengkritik, tetapi antara yang ketidaksetujuan saya juga kepada Syekh Khalid ni, bila beliau terlalu agak keras mengkritik teologi Kristian, menyebabkan kalau buku ini tidak dibaca secara cermat, seolah-olah beliau macam anti kepada Kristian pula. Tapi sebenarnya kalau dibaca secara cermat, teologi Kristian yang dikritik oleh Syekh Khalid ialah teologi Kristian yang macam tu, yang membawa nuansa naratif kepada white Jesus. Jadi dalam pesan-pesan moral beliau dalam buku ini, beliau sangat menekankan tentang aspek-aspek begitu, dan beliau juga sangat mengkritik kepada agamawan Islam yang tidak jujur, yang sangat tidak jujur, yang membawa tafsiran Islam yang membina hierarki. Yang ini saya akan sentuh lagi detail dalam topik teologi pembahasan nanti yang ketiga. Tapi secara kasarnya begitulah. Jadi beliau menekankan bahawa perlunya kepada tafsiran ataupun ajaran Islam yang membawa nilai moral yang tinggi. Kata beliau, yang ini satu statement yang bagi saya sangat radikal lah. Dia kata, the very reason and purpose of Islam is to rebel. The very reason and purpose of Islam is to rebel. The purpose of the prophecies of Abraham, Moses and Jesus was to rebel against the classicism, racism, elitism and unfair institutions of human society. Jadi dia kata tujuan Islam ni untuk memberontak, dia kata. Dan itulah mesej yang disampaikan oleh para nabi terdahulu, terutamanya nabi-nabi yang membawa agama samawi lah. Nabi Abraham yang bersusu galuh kepada ajaran Islam, Nabi Musa yang membawa bersusu kepada ajaran agama Yahudi, dan Jesus yang bersusu galuh kepada ajaran Kristian. Jadi ketiga-tiga nabi ini, dan kalau termasuk Nabi Muhammad sekali, memang kalau menyampaikan ajaran Islam itu, baginda tidak menyampaikan ajaran membawa agama samawi semata-mata, tapi baginda membawa ajaran untuk membebaskan umat. Sebab itu apabila Nabi Muhammad bawa ajaran Islam, benda yang paling penting Nabi tekankan ialah persaudaraan dan menghapuskan kasta. Sebab itu ajaran baginda ini lebih diterima oleh golongan hamba, kerana golongan hamba merasakan bahawa beliau membawa teologi tauhid yang membebaskan. Yang ini saya akan tulis lagi detail lah dalam bahagian teologi pembebasan. Tapi baginda membawa teologi pembebasan untuk membebaskan masyarakat daripada perhambaan dan daripada kelas. Jadi ajaran baginda itu ditolak oleh masyarakat elit Mekah pada ketika itu, kerana ajaran tauhid yang baginda bawa ini menyebabkan segala keistimewaan mereka dalam masyarakat akan tergugat, dan segala teologi yang berhala yang mereka tekan itu akan tergugat. Kerana teologi, kalau sebelum ini, kalau siapa yang mengikutilah saya punya penerangan sebelum ini, ketika saya bentangkan Fazlur Rahman, bagaimana teologi pemberhalaan itu yang membina kasta dalam masyarakat Arab, yang mewujudkan masyarakat Arab yang membawa kelas, antara kelas elit dengan kelas perhambaan. Jadi bila baginda Nabi Muhammad bawa ajaran tauhid, baginda nak hapuskan ajaran yang sebegitu. Jadi begitulah pesan-pesan moral yang mana sangat ditekankan oleh Syekh Khalid Abu Al-Fat dalam buku The Prophet's Pulpit ini. Dan antara lain, beliau kata juga, rulers prefer religions that teach people obedience because that is easier to control. Penguasa lebih cenderung kepada agama yang boleh membawa nuansa ketaatan, yang mendidik masyarakat ini tentang ketaatan, kerana senang penguasa nak kontrol masyarakat. Sebab itu bila nak pilihan raya je, wujudlah dalil-dalil daripada golongan politikus, kita kena taat pada pemerintah sebagainya. Ati Allah wa ati ur-rasul wa ulul amri minkum. Taat pada Allah, taat kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri ataupun pemerintah. Tapi sebenarnya kalau tengok secara detail, taat kepada Allah, taat kepada Rasul terlebih dahulu sebelum taat kepada pemerintah.
Maksudnya taat kepada tauhid dahulu. Kalau tauhid itu kukuh, barulah tengok macam mana taat pada pemerintah tersebut boleh sejajar dengan ajaran agama. Jadi kalau pemerintah itu sendiri pun korup, takkan kita nak korup lagi. Takkan kita nak taat lagi. Jadi kalau agamawan yang membawa nuansa agama yang menekankan tentang ketaatan kepada pemerintah, menggunakan dalil itu untuk menguasai pemikiran masyarakat, itu yang disukai oleh pemerintah, penguasa. Kerana senang nak kawal masyarakat bila agama mendominasi masyarakat, dan agama yang ditekan itu adalah agama yang boleh mengekalkan kedudukan kekuasaan pemerintah itu sendiri. Jadi masyarakat kena taat je. Kalau mengkritik pemerintah ke ataupun menjatuhkan pemerintah, dia anggap sebagai melanggar ajaran agama. Senang. Jadi itu masalahnya yang sangat dikritik keras oleh Syekh Khalid Abdul Fat dalam kutubah-kutubah beliau. Dan beliau kata lagi, there is always an alliance between the religious class and the ruling elite, in which the religious class creates a mythology that serves the ruling elite. For this reason, God tells us that syirik is a great injustice. Sentiasa ada perselingkuhan antara kelas agama dengan kelas elit, yang mana kelas agama akan mencipta mitologi yang boleh serve the ruling elite, yang boleh memberi manfaat kepada kelas-kelas pemerintah. Dan sebab itulah Tuhan mengatakan bahawa syirik adalah a great injustice. Yang ini bawa kepada tauhid pembebasan. Yang ini akan terangkan lagi lebih detail dalam teologi pembebasan lah, macam mana tauhid yang membebaskan, bukan tauhid yang mengongkong. Jadi itu untuk yang pertama, pesan moral etika, yang mana dalam khutbah sepatutnya bagi beliau, dalam khutbah-khutbah Jumaat, persoalan moral dan etika ini persoalan yang perlu ditekankan dalam masyarakat. Jadi kalau masyarakat kalau khatib tidak menyampaikan pesan moral etika kepada masyarakat, maka itulah khutbah yang sangat useless, yang tidak bermakna untuk membina solidariti ummah ke dalam masyarakat Islam. Yang kedua, tentang kemanusiaan, yang mana khutbah Jumaat adalah ruang untuk umat Islam bersatu pada setiap minggu. Kerana pada waktu-waktu lain tidak tidak difardukan untuk umat bersolat jemaat. Dia jadi sunnah muakkad lah, solat yang sangat dituntut untuk umat Islam bersolat jemaah di masjid. Tetapi dia tidak sampai sewajib untuk solat seperti mana solat Jumaat, berkumpul untuk mendengar khutbah dan bersolat Jumaat sama-sama. Dan ini adalah sangat ditekankan dalam oleh Syekh Khalid Abdul Fat. Mengapa pentingnya untuk khutbah menekankan soal-soal kemanusiaan? Yang pertama, soal moral etika. Itu sangat penting. Yang kedua, soal kemanusiaan. Macam mana untuk membina, menanam nilai-nilai kemanusiaan dalam diri masyarakat dan melalui teks khutbah. Jadi, bagi beliau, khutbah itu perlu bawa isu-isu keadilan sosial. Khutbah itu perlu merespon kepada isu-isu semasa. Sebab itu, beberapa khutbah dalam buku ini, beliau mengkritik beberapa prominent scholar hari ini. Antara yang beberapa kali disebut oleh beliau ialah Hamzah Yusuf. Kerana Hamzah Yusuf bagi beliau sentiasa diam bila kezaliman itu dilakukan oleh Arab Saudi, UAE, kerana Zaituna Institute tu menerima dana daripada belah-belah sana lah. Jadi beliau sangat mengkritik Hamzah Yusuf terutamanya, yang sentiasa diam apabila berlakunya penindasan. Contohnya Saudi menyerang Yemen, menyerang negara Yaman kan, sampai membunuh ribuan masyarakat Yaman. Tetapi beliau Hamzah Yusuf diam. Jadi bagi Syekh Khalid Abdul Fat, pendiaman golongan ulama terhadap penindasan yang berlaku dalam masyarakat itu adalah petanda keruntuhan moral agama itu sendiri, dan mereka tidak layak untuk dirujuk sebagai scholar. Jadi kata beliau, kalau dalam teks kutubah yang bertajuk
on the definition of a scholar. Kalau ulama itu ketika diminta pertanggungjawaban untuk bersuara tentang isu-isu kemanusiaan dan mereka berdiam, maka bagi beliau tinggalkanlah ulama sebegitu. Kerana dia tidak ada satu amanah ilmu dan tanggungjawab sosial untuk memperjuangkan nilai ajaran agama kepada masyarakat, untuk mendidik masyarakat membenci kepada penindasan, untuk menyuarakan dan bersolidariti atas kemanusiaan. Dan sebab itu dalam teks ini beliau sangat keras mengkritik ulama-ulama yang sebegitu. Dan kata beliau, the main function of someone who claims to be an expert in the Sharia is to be a moral example and vision unto others, to represent moral progress. Kerana para agamawan yang sentiasa bercakap soal agama kepada masyarakat, bercakap tentang Islam kepada masyarakat, tetapi kalau dia tidak ada nilai moral itu, maka dia akan menyebabkan agama itu dipandang lekeh. Dan ini yang beliau gusarkan, kerana ia akan menyebabkan secara tak langsung mereka sendiri yang menjadi ejen kepada Islamofobia itu sendiri. Kerana mereka tidak menyuarakan kepada ketidakadilan, kezaliman yang berlaku dalam masyarakat global, maka mereka akan seolah-olah membawa mesej bahawa Islam menerima perkara tersebut. Sedangkan tidak begitu. Jadi secara tak langsung, bila agamawan dia berdiam daripada persoalan moral, persoalan kemanusiaan, maka seolah-olah mereka mengatakan bahawa Islam adalah bersetuju dengan korupsi yang berlaku dalam masyarakat global. Jadi sebab itu beliau sangat keras dengan para agamawan yang tidak menyuarakan isu-isu kemanusiaan. Dan perlunya dalam teks khutbah, ketika berlakunya isu kemanusiaan, perlu menyuarakan, perlu menunjukkan keberpihakan kepada dalam teks khutbah lah. Para agamawan yang menyampaikan khutbah perlu menyampaikan, kerana agamawan ini membawa pengaruh dalam masyarakat. Mereka sentiasa menjadi pakar rujuk, sentiasa dirujuk dalam soal-soal agama. Jadi antara yang berkesan ialah melalui teks khutbah. Jadi kalau khutbah tidak menyampaikan suara-suara kemanusiaan, maka mereka akan melatih masyarakat yang pasif, yang tidak bersifat agresif bila berlakunya penindasan, walaupun dah bersesiapa sekalipun. Dan yang ketiga adalah teologi pembebasan. Teologi pembebasan inilah yang sangat ditekankan oleh Syekh Hamzah Yusof, Syekh Khalid Abu Al-Fat dalam setiap khutbah beliau. Kerana perkara utama yang beliau tekankan ialah tentang tauhid. Macam mana tauhid yang membebaskan penganutnya itu daripada sebarang ketidakadilan sosial dan sebarang ketidakadilan spiritual itu sekaligus. Spiritual dan sosial itu sekaligus. Agama itu perlu mendidik ke arah begitu. Kerana apabila baginda Nabi membawa ajaran tauhid, ajaran yang mengesakan Allah, bertuhankan Allah, maka secara tak langsung ajaran tauhid yang baginda bawa itu adalah untuk menyingkirkan segala pemberhalaan, segala ketakutan dan segala ketidakadilan yang berlaku dalam masyarakat. Kerana apabila Allah itu menjadi satu-satunya yang diesakan, yang dipertuhankan, yang disembah, maka segala ketakutan terhadap orang lain sudah disingkirkan secara mutlak. Sebab itulah kalau kita tengok sirah Nabi, yang mana para sahabat baginda apabila sampai kepada tauhid, masuk dalam hati para sahabat, mereka dah tak takut siapa-siapa dah. Sampai ada sahabat Nabi bila mengucap je syahadah, terus pergi ke tengah Kaabah, melaungkan bahawa aku sudah Islam dan tak takut dipukul. Sedangkan sebelum ini takut nak menyuarakan keislaman, tapi bila tauhid dah masuk dalam hati, dia terus berani untuk menempuh segala cabaran. Dan ini juga semangat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi dan disampaikan oleh khutbah-khutbah baginda. Yang mana khutbah baginda yang terakhir sekalipun, baginda tekankan tentang persaudaraan Islam, menjaga hak wanita dan menjaga hak kanak-kanak dan orang tua. Kerana ini hak-hak yang perlu dijaga
yang perlu dibela. Kerana ajaran Nabi itu sentiasa membela kaum mustadafin, yang mana kaum-kaum yang tertindas, dan melawan kaum mustakbirin ataupun orang-orang yang takbur, orang-orang yang menindas. Yang mana mereka ini yang menjadi perjuangan Nabi sepanjang hidup baginda sentiasa bersama dengan golongan-golongan hamba, golongan-golongan wanita, kanak-kanak, orang tua yang sentiasa membela hak-hak mereka. Jadi itu tauhid, teologi pembebasan yang sepatutnya yang dibawa oleh para ilmuwan hari ini. Bahkan sepatutnya dalam setiap khutbah pasti akan baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahu akbar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah menyuruh kepada keadilan dan ihsan. Itu adalah ajaran yang menjadi tonggak kepada Islam itu sendiri, yang sentiasa diulang baca oleh dalam khutbah kita. Tapi amalan ataupun nilai ataupun spirit daripada seruan tersebut tidak betul-betul diamalkan oleh masyarakat. Dan ini yang ditekankan oleh Syekh Khalid Abu Al-Fat. Dan mana lagi ni? Okey. Beliau kata, every prophet couple the message of monotheism with the struggle against injustice. Setiap nabi akan mempersatukan message monotheism, message tauhid, dengan perjuangan menentang ketidakadilan. Jadi bila masuk tauhid, akan masuk sekali dengan ketidakadilan. Dia tidak sekadar tauhid tauhid sekadar hubungan dengan Allah semata-mata. Tapi tauhid itu, kefahaman tauhid itu yang bersekali dengan perjuangan untuk melawan ketidakadilan sosial. Jadi secara rumusannya dalam buku The Prophet Pulpit ini ataupun Mimbar Nabi, Syekh Khalid Abu Al-Fat sangat konsisten untuk membawa pasal-pasal moral dalam khutbah-khutbah baginda, khutbah-khutbah beliau. Dan selain mengkritik kepada penguasa yang korup, penguasa yang menindas, beliau mengkritik juga kepada ulama yang menjadi pendukung kepada kekuasaan, dan ulama yang menggunakan tafsiran agama yang boleh mendukung kepada kekuasaan. Yang pertama, ulama yang mendukung kekuasaan, maksudnya ulama yang sentiasa merapati penguasa, menyebabkan segala tindakan penguasa itu mereka menjadi penjustifikasi. Mereka pula menjustifikasi walaupun polisi penguasa itu menindas, polisi penguasa itu tidak adil, yang boleh menindas masyarakat. Tapi penguasa, ulama sebegini, mereka menyokong kepada penguasa untuk mendiamkan masyarakat daripada mengkritik penguasa. Itu agamawan yang sangat dikritik oleh Abu Al-Fat. Yang kedua, agamawan yang membawa tafsiran agama yang menyebabkan boleh serve the rulers ataupun berkhidmat kepada pemerintah. Jadi ulama yang sebegini, yang konservatif sebegini, mereka akan sentiasa menggunakan dalil-dalil agama, mentafsirkan agama untuk mewajarkan tindakan penguasa yang menindas. Yang mana mereka menggunakan teologi agama, mereka mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan hadis yang menyebabkan masyarakat terbius. Masyarakat terbius untuk berdiam diri daripada segala kekuasaan yang menindas. Kerana mereka menerima ajaran agama yang bersifat pasif, yang bersifat janganlah lawan kekuasaan, nanti negara huru-hara. Jadi itu akan menyebabkan agama yang datang ke dalam masyarakat itu tidak membebaskan masyarakat daripada ketidakadilan sosial. Apatah lagi kalau dalam dalam teologi Islam yang sampai berkurun lama dalam masyarakat Melayu, raja itu dianggap sebagai
bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Zilullah fil ard. Jadi teologi bayang-bayang Tuhan di muka bumi yang dibawa kepada raja, penguasa pada ketika itu menyebabkan segala tindakan penguasa itu dianggap sebagai adalah selari dengan ajaran Islam, kerana bila penguasa itu dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi, maka seolah-olah tindakan-tindakan penguasa itu sudah terpandu oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi masyarakat yang tidak menerima ajaran agama yang mendalam, mereka ikut je tindakan penguasa kerana mereka menganggap seolah-olah macam penguasa itu dah macam Nabi dah, macam dah menerima ilham daripada Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan mereka meskipun tindakan mereka tidak adil. So itulah budaya feudal itu mengakalkan masyarakat. Sebab itulah budaya feudal ini mengakalkan masyarakat. Budaya yang mengagungkan penguasa, budaya yang tidak mempersoalkan kekuasaan dan menganggap bahawa mempersoalkan kekuasaan itu seolah-olah macam menderhaka kepada pemerintah. Sedangkan kalau kita nak mempersoalkan kekuasaan, mempersoalkan tentang apa perbelanjaan negara sebagainya, itu adalah satu benda yang penting untuk masyarakat tahu. Tapi disebabkan teologi yang sebegitu menyebabkan menganggap bahawa tak apa, kerana ini adalah sudah tentu sudah memutuskan secara bijaksana berdasarkan panduan Al-Quran dan Sunnah. Apatah lagi kalau di sekelilingnya ada penasihat agama sebagainya. Jadi dia institusi keagamaan itu seolah-olah macam telah membiuskan masyarakat bahawa okey, takkanlah penguasa nak tindas kita. Di sekeliling ada ulama kot yang memberi nasihat. Takkanlah ulama nak melanggar ajaran agama. Tapi dalam sejarah agama tidak begitu isunya. Dalam sejarah agama sentiasa banyak contoh-contoh yang mana agamawan pemerintah seringkali menindas kepada ulama-ulama yang mengkritik pemerintah. Sebagai contoh, 4 imam mazhab kita sendiri pun meninggal dunia dalam keadaan yang ditindas. Ada yang meninggal dalam penjara, ada yang meninggal sebab dipukul penguasa, dan mereka ini sebab disokong oleh agamawan pemerintah ketika itu. Jadi itu persoalan-persoalan ataupun menjadi intipati kepada teks khutbah Syekh Khalid Abdul Wahab ni, dan beliau memang agak radikal bagi saya dalam teks khutbah beliau dalam mengkritik agamawan dan penguasa yang tidak yang pertama yang menindas, yang kedua mendiamkan diri daripada segala penindasan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi sekadar itu saja, saya serah balik kepada moderator. Terima kasih kepada Encik Muziru atas pembincangan yang mendalam dan sangat berguna untuk kita sebagai seorang Muslim. Sebelum kita akhiri reading session ini dan sebelum saya ajukan pertanyaan saya sendiri, saya membuka ruang kepada hadirin sekalian, Dr. Farouk dan semua untuk mengajukan soalan ataupun sebarang pertanyaan kepada Encik Muziru, pandangan ataupun perkongsian juga. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Ofayat, and here I would like to share some personal insight of myself. Back when I was doing my foundation in Asasi IAM Gombak, Gampang, Pahang, I enrolled in a subject code name IOR, Islam and Other Religion, and in that subject I briefly learned about Christianity, and I used to believe that Christianity is a religion that directly and freely promotes racism. And now, hearing Muziru's presentation, Muziru managed to cite a quote, a verse from that book, authored by Khalid Abu Al-Fadil. He believed that indeed Christianity is a religion that promotes racism because Christianity in the Bible, Genesis 1:27, it said that God created us in His image. With that being said, they portrayed the image of Jesus as a white male with blonde hair and blue eyes. That very sentence, the God created us in His image, actually displaces people like me, that does not share similar features to Jesus Christ. Now, with that being said, America as a country is facing several major backlash because of this issue. And one thing we need to know about America is that America is a country with the fastest
growing population that have critical thinking, and there are several societies and NGOs in America that are not agreeing with this sentence, because this image of Jesus Christ, it expresses people that does not share similar physical features. And now, my second point is that I believe that we are very well equipped with the knowledge of Islam, which is permissible, which is not, which is forbidden. And in Islam, we know that portraying the image of God is forbidden. And that makes sense now, because we have seen what happened in America, where the Christian in America is facing several backlash because of this issue itself, the portrayal image of Jesus Christ. That is the additional insights for us. Sebenarnya untuk berlaku adil, saya sendiri pun tak boleh nak respon lah kepada teologi agama lain, Kristian ke Yahudi ke mana-mana, sebab saya sendiri tak mendalami kepada teologi mereka. Tapi untuk berlaku adil juga, kalau kita tengok kepada ajaran agama, tidak ada mana-mana agama dalam dunia ini yang mengajar orang kepada keburukan. Tidak ada orang mengajar tentang untuk menindas orang lain. Semua agama akan mengajar tentang kebaikan. Setidaknya perkara basic memang ditekankan. Jangan membunuh, jangan jangan menghina orang lain, jangan menindas, jangan mencuri. Itu semua basic yang diajar dalam universal value lah, nilai-nilai universal. Dan teologi agama sendiri pun, dalam agama mana pun mereka akan sentiasa disalahgunakan. Bukan dalam Kristian lah, dalam Islam sendiri pun disalahgunakan. Kalau kita tengok apa yang berlaku di kawasan kita, di Malaysia. Kalau kita katakan teologi dia mereka, sebahagian daripada mereka menggunakan teologi Kristian untuk mengangkat bangsa kulit putih, di tempat kita ada kelompok golongan yang menyeru kepada Melayu Islam, bahawa untuk mempertahankan Islam di Malaysia ini mesti mengangkat orang Melayu, kerana Melayu akan adalah beragama Islam, dan orang Melayu diasosiasikan dengan Islam, dan orang Melayu akan mempertahankan Islam. Jadi tidak boleh melantik orang non-Muslim sebagai ahli parlimen, sebagai pemerintah, kerana nanti Islam akan terkubur. Jadi teologi Melayu Islam itu sendiri pun sudah diselewengkan oleh sekelompok Islamis di Malaysia ini, yang menggunakan dalil-dalil agama untuk mewajarkan politik Melayu Islam ni. Dan itu yang juga bahaya, sebab apa yang berlaku dalam agama ialah apabila sebahagian agamawan yang ada political agenda, mereka hendak menjadikan isu perkauman sebagai isu yang menaikkan manfaat politik mereka. Dan kalau dalam Malaysia ini, disebabkan majoritinya orang Melayu, dan secara genealogi sosialnya orang Melayu yang dominan, yang menjadi ketuanan Melayu sebagai contoh, tuan di masyarakat di Malaysia ini, maka mereka memperjuangkan slogan ketuanan Melayu. Dan ketuanan Melayu itu diasosiasikan dengan agama, dan mereka mewajarkan pula bahawa tak ada masalah asabiah, tak ada masalah kita mengamalkan semangat perkauman, kerana semangat perkauman itu sendiri wujud juga dalam tradisi Islam. Dan mereka bawa dalil Nabi, dalam satu dalil Nabi bahawa pemerintah terbaik adalah dalam kalangan kaum Quraisy. Tanpa melihat semangat zaman mereka ketika itu, jadi mereka mengatakan bahawa dalam Malaysia ini sebab Melayu dominan, maka pemerintah terbaik di Malaysia ialah orang Melayu. Jadi mereka bawa teologi sebegitu, tanpa bersifat amanah dengan apa sebenarnya, apa konteks hadis, apa konteks dalil Al-Quran untuk itu. Jadi berbalik pada pandangan Auf tu, dalam teologi Kristian, kalau kita tengok yang lebih umum, ajaran Kristian selalu membawa pesan-pesan tentang kemanusiaan. Kalau pergi ke church setiap kali hari Ahad, dengar dia paderinya bagi khutbah,
Kalau kita khutbah Jumaat kan, mereka khutbah hari Ahad. Sentiasa ditekankan tentang cinta, tentang kasih sayang, tentang moral dalam khutbah. Bahkan saya rasa mereka lagi banyak tekankan pasal moral berbanding kita. Berbanding khutbah Jumaat kita. Kalau tengok khutbah kita ni, jarang sangat persoalan moral yang ditekankan. Kalau nak bercakap soal rasuah, sangat jarang ditekankan. Ataupun bercakap soal persaudaraan umat Islam untuk mengkritik kekuasaan yang menindas, membawa isu-isu global masyarakat Islam yang berlaku di mana-mana tempat. Jarang. Tapi benda itu lebih banyak ditekankan dalam khutbah-khutbah di padri. Mereka bawa ajaran cinta, soal jangan membawa permusuhan. Jadi sebenarnya teologi mereka itu membawa satu teologi yang bagus. Tapi biasalah mana-mana agama sekalipun akan ada agamawan yang ada political agenda untuk menggunakan agama sebagai ruang untuk menghasut masyarakat supaya menyebelahi agenda politik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad, panggil saya Ahmad je. Saya ada satu persoalan yang saya dahului dengan satu perkongsian lah. Apa yang saudara Muziru sampai dia satu analisis yang asalnya pada pendapat saya dia sudah pun ada satu fundamental dia dalam ajaran Quran atau syariah kita. Sebagai contoh saya quote ayat Quran, "Ulibat 'alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Ditimpa perkataan kehinaan kepada kamu di mana saja kamu berada, melainkan kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan juga tali manusia. Bermakna di sana ajaran agama kita ada dua dimensi. Satu hablum minallah, dimensi vertikal antara kita hamba dengan pencipta kita, dan yang kemudiannya dimensi yang horizontal, hablum minan nas, antara kita dengan masyarakat sekitar kita. Sebab tu dalam Quran berkata kita, tugas kita jadi hamba. Tidak kita diciptakan mereka kita jadi hamba, tak hamba dia kita yang Allah, tapi dalam masa yang sama kita juga diciptakan sebagai khalifah. Makna di sana ada dimensi kita kena berkhidmat ataupun menegakkan keadilan kepada masyarakat. Benda itu fundamental dalam agama kita, cuma dia tak disampaikan desa wasa inilah oleh agamawan ke atau sesiapa ustaz yang asal kita mengajar dalam, termasuk ada dalam khutbah. Itu yang kita miss. Dan saya rasa perkongsian saya menuju satu orang kata kritikan yang bagus lah untuk kita highlight dan kalau kita balik juga kepada tradisi Al-Quran, sebab dalam tu penulis menukilkan beberapa ajaran agama Samawi. As simple as kalau you tengok Qasasul Anbiya, kisah-kisah Nabi yang berada dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ambil kisah Nabi Soleh, unta Nabi Soleh apabila Nabi Soleh diutuskan kepada kaum Samud, yang mana ketika itu kaum Samud ingkar, tak ikut arahan, jadi didatangkan unta. Unta tu diberi arahan Nabi Soleh kepada kaum dia supaya fazaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in. Jadi biarkan unta tu terus berjalan bebas di muka bumi, jangan kamu sebabkan kata kerosakan atau buat sesuatu yang buruk lah terhadap unta tu. Kita dengar dan kemudian kita tahulah histori macam mana kaum tu ingkar, dia bunuh, kemudian disebabkan tu kaum Samud, kaum Nabi Soleh tu diazab end of the story. Tetapi di sebalik tu kita jarang melihat ibrah ataupun apa sebenarnya objektif atau maqasid penceritaan tu. Kalau kita tadabbur kisah tu, seawal Nabi waktu tu Nabi Soleh, ada orang kaji misalnya ni di Madian Nabatian punya era waktu tu itu sebenarnya kalau kita lihat waktu tu betapa sumur ataupun padang ragut, sumur air dan padang ragut waktu tu dimonopoli oleh golongan elitis ataupun feudal zaman tu lah. Jadi golongan mereka saja yang kontrol. Jadi ternakan mereka yang membesar dan berkembang boleh meragut rumput dan minum di sumur air yang mereka kontrol.
Jadi sumber kekayaan negara ataupun wilayah waktu itu dikontrol pihak elitis. Jadi Allah datang melalui Nabi Soleh datang ke unta untuk mencabar status quo ni. Jadi apa yang dimiliki oleh kaum elitis, ada satu unta secara bebas yang boleh makan, minum dan ragu kan. Jadi itu ada satu simbol, saya tak kata simbol rebel, maknanya satu simbol bahawa satu kekayaan negara ni haruslah dinikmati oleh semua kan. Jadi itulah juga ajaran yang mungkin Nabi Sallallahu bawa supaya kaum B40 waktu itu pun dapat menikmati kekayaan negara supaya mereka mendapat kesaksamaan, keadilan dalam akses negara, akses kekayaan sumber murni, supaya mereka sama-sama boleh thriving economically ke livelihood mereka pun boleh thrive masing-masing. Jadi itulah yang berlaku zaman tu. Tapi aspek-aspek sebegini dalam penceritaan ataupun ibrah, tadabbur tak dibawa ke zaman sekarang. Jadi kita melihat baca Quran pun sekadar ke kerompong ataupun kisah macam kisah Nabi kita dengar daripada kecil lagi, sekadar bedtime story sajalah kan. Kerana itu saya suka dengan kata sedikit kritikal sosial terhadap ulama dan umarak dan juga seluruh ummah lah. Tentang itu datang soalan saya yang sekadar sebut, mungkin juga ada sedikit proposal, apakah ada proposal tentang solusi bagaimana untuk kita tegur, dia dah tegur asatizah ataupun ulama tentang hal ni, yang mana makin beku untuk menjilat pemerintah sebagai contoh. Apakah ada di sana proposal solusi kehadapan bagaimana kita nak detach balik agama ni supaya mereka mempunyai kebebasan intelektual untuk mereka berdiri dengan bebas untuk terus berperanan sebagai agamawan yang serve ummah dan membetulkan pemerintah dengan baik. Terima kasih. Okey, terima kasih Wan Haidi. Okey. Kat sini Syekh Khalid dia ada bagi 3 step macam mana untuk orang awam detach daripada ulama-ulama yang sebegini. Yang pertama dia kata there are specific steps. First, you must recognize something full when it exists. Kamu mesti mengiktiraf kalau ada benda yang kebodohan, ketempangan bila dia wujud. Jadi apabila merujuk berinteraksi dengan para agamawan, asatizah sebagainya, perlu yang pertama kena tengok apa yang diucapkan oleh agamawan tersebut. Kalau ada rasa masalah dalam naratifnya, kena tangguhkan dulu. Mungkin kita tak cukup ilmu nak tapis betul ke salah. Tapi bila ada perkara yang dibawa itu yang bersifat macam nak merendahkan orang wanita sebagai contoh, ataupun hendak merendahkan martabat manusia secara rasional, logiknya sebagai seorang manusia, kita rasa macam bertentangan antara ajaran agama ini dengan konteks realiti yang kita hadap. Bila ada yang macam tu, kita kena tangguhkan dulu apa yang ulama cakap. Dan kalau kata yang dalam teks yang lain, beliau katakan kalau ulama tersebut tidak menyeru ataupun menyeru kepada kemanusiaan ataupun ajaran agama yang tidak selari dengan moral, tolak terus, tinggalkan terus, dia kata. Tinggalkan terus. Tapi bukan semua orang ada keberanian sebegitu. Orang yang ada kefahaman agama secara orang awam mungkin dia ada keberanian untuk mencari asatizah yang lebih dia rasakan lebih sejajar membawa nilai keadilan dalam agama. Tapi kalau dia tak mampu untuk sampai ke tahap itu, paling tidak kalau ajaran agama itu bertentangan logik akal, bertentangan dengan moral, maka tangguhkan untuk merujuk kepada agama tersebut, cari yang lebih rasional. Itu pertama, bila recognize something full when it exists. Yang kedua, second, know that no religion has honored the intellect more than Islam.
tahu mengetahui bahawa tak ada religion yang lebih memartabatkan akal berbanding Islam. Bukan bermakna nak merendahkan agama lain, tapi khusus untuk orang Islam tu sendiri, kerana teks ini memang untuk orang Islam lah. Khutbah-khutbah beliau untuk orang Islam lah. Khusus untuk orang Islam, bahawa kalau ajaran agama yang disampaikan itu bertentangan dengan akal, tolak. Sebab agama tak mungkin akan bertentangan dengan akal. Mungkin sesetengah perkara itu, contoh tentang Tuhan tu macam mana, itu adalah benda-benda metafizik yang di luar jangkauan manusia. Tapi bila ajaran perintah agama ataupun fatwa-fatwa yang disampaikan oleh ulama ataupun fiqh-fiqh yang disampaikan oleh mereka itu yang melibatkan soal ibadah manusia dalam seharian kita, sama ada ibadah ritual ataupun ibadah sosial, soal hubungan dengan manusia, soal macam mana bermuamalat dengan manusia, tiba-tiba fiqh itu macam pelik. Maka itu adalah bukan daripada ajaran Islam, tapi itu adalah tafsiran agamawan yang sempit. Jadi sebab prinsipnya ajaran Islam tidak bertentangan dengan akal. Islam sangat memartabatkan soal akal. Jadi kalau tiba-tiba ada pendapat para ulama, fatwa mereka yang bertentangan dengan nilai keseluruhan ajaran Islam, nilai Islam yang sifat adil, bebas, setara, tiba-tiba tak relate dengan prinsip-prinsip penting dalam Islam tu, maka itu bukan sebagai Islam, tapi itu adalah tafsiran ulama sendiri. Tinggalkan, cari ulama yang lebih membawa kepada agama yang bersifat humanism, bersifat moral, bersifat keadilan, bersifat membebaskan daripada segala syirik-syirik jali ataupun khafi, syirik-syirik besar ataupun yang bersifat kecil, yang bersifat dalaman ini. Dan yang ketiga, seek knowledge, cari ilmu. Sebab kita dah mula bersikap, mula-mula rasa kita knowledge ada masalah, ada ketimpangan dalam pandangan seorang ulama. Kemudian kita memahami Islam itu adalah memartabatkan akal. Maka yang ketiga, cari ilmu. Cari orang yang betul untuk belajar, bukan cari orang salah. Kerana kalau tiba-tiba ajaran agama yang disampaikan oleh setengah asatizah tersebut meminta perempuan duduk rumah aja, tak boleh pergi bekerja, ikut je, taat suami, kena pukul macam mana pun taat suami. Jangan. Kerana kalau meminta perceraian itu bergegar arash nanti. Bergegar arash dan jangan sampai macam mana pun taat suami. Pasti ada masalah. Bila sanggup sampai didera, dipukul hanya kerana untuk mendapat syurga. Jadi bila agama yang disampaikan itu sampai menyakiti, sampai menindas dan berdiam diri kepada kesakitan yang dialami, maka pasti ada masalah. Cari ulama lain yang lebih rasional dalam agama. Itu benda basic yang proposal lah yang minta tadi kan. Macam mana Syekh Khalid Abu Al-Fat menawarkan solusi kepada orang-orang awam yang tidak ada akses ilmu yang mendalam dalam agama, tapi hidup sebagai seorang manusia yang mengamalkan ajaran Islam. Itu. Okey, seterusnya pertanyaan daripada saya sendiri. Saya amat tertarik dengan poin Encik tentang masalah-masalah sosial seperti rasism yang berlaku, dan saya ingin kaitkan dengan konteks Malaysia. Dan bagi saya adil untuk kita kata rasism ini berlaku akibat perangai ataupun pendapat yang ekstremism. Dan oleh sebab itu juga saya rasa kita di Malaysia ni ada satu framework untuk menangani benda ini jikalau kita faham dan belajar dari kecil. Tetapi berdasarkan pemerhatian saya, framework ini, ilmu ini, tasawur Islam agak terhad di Malaysia ni. Macam apabila saya di sekolah, selepas PT3, mereka akan letakkan kita di kelas-kelas, dan pelajar yang dapat banyak A akan diletakkan belajar sains tulen, sains komputer dan lain-lain. Dan tasawur Islam ini mereka letak pelajar-pelajar yang sedikit A macam tu, dengan segala hormat,
Jadi sebenarnya pendapat saya sendiri, tasawur Islam ini bukan saja bagus untuk sebagai framework untuk menangani masalah sosial, tapi lebih lagi untuk address pandangan dan sikap-sikap orang yang memandang Islam secara tradisional, secara ortodoks, dan contohnya dalam tasawur Islam itu terdapat konsep seperti al-sabat wa al-murunah, wasatiyah dan syumuliyah. Saya berpendapat bahawa ilmu sebegini sepatutnya kita ajar daripada kecil. Tak kecil, mungkin di sekolah menengah sudah boleh. Dan saya sendiri terkejut kerana semua ini saya baru belajar pada umur 18, 19 apabila melakukan asasi. Jadi di sini saya nak tanya pendapat Encik tentang tasawur Islam ini sebagai framework untuk masalah sosial, masalah agama di Malaysia ini ataupun secara general. Dia masalahnya pengamalan agama dalam masyarakat kita ni daripada kecil kita diajar secara Islam ritual. Islam ritual maksudnya Islam tu adalah bersifat ritual je. Bersifat semayang, puasa, zakat, baca Quran, zikir. So itu je yang dianggap sebagai Islam. Jadi kalau perjuangan melawan korupsi, perjuangan nak melawan penindasan, segala nilai-nilai moral itu tidak dianggap sebagai Islam, atau tidak dianggap sebagai sebahagian ajaran Islam. Dianggap sebagai benda yang nuisance moral, biasa je. Jadi bila ada detachment antara ajaran moral dengan ritual Islam, maka itu yang bermasalah. Dan lagi masalah bila pendidikan moral diajar kepada non-Muslim je. Kalau tengok kan, bila masuk je subjek pendidikan Islam, maka yang non-Muslim akan kelas pendidikan moral, yang Muslim akan pendidikan Islam. Teks pendidikan Islam, buku teks tu dia ajar tentang solat, apa semua. Manakala hal-hal moral tinggal kepada non-Muslim. Sedangkan sepatutnya hal moral itu juga masuk dalam teks pendidikan Islam. Macam mana dia ajar tentang kesan, sepatutnya kesan solat dalam kehidupan kita. Apa kesan puasa dalam kehidupan kita? Tak diajar. Macam mana solat itu membina diri seorang Muslim yang mengesakan Allah dan hanya sujud kepada Allah dan tak sujud kepada orang lain. Macam mana puasa tersebut mendidik kepada memahami tentang kelaparan, kesakitan yang dialami oleh orang lain. Ataupun zakat, bagaimana diajar juga sepatutnya macam mana tanggungjawab sosial. Kalau ada lebihan rezeki perlu diberikan juga kepada orang lain, sedekah. Jadi kita tidak ajar tentang apa falsafah di sebalik hubungan ibadah ritual tersebut. Kita cuma diajar tentang daripada kecil sampai ke pencen, kalau pergi ke kuliah masjid, buka kitab Muyatul Musalli, kitab basic-basic tentang fiqh, ajar tentang macam mana rukun puasa, rukun haji, rukun solat. Daripada kita besar belajar ni sama je. Belajar tentang rukun-rukun tak sudah. Hurai yang tu sampai berminggu-minggu. Tapi apa falsafah di sebalik itu tak diajar. Yang mana benda ini memerlukan juga kepada pendalaman ilmu seorang asatizah yang tak boleh sekadar bergantung kepada teks-teks agama semata-mata. Kena lihat juga apa ilmu sains sosialnya, sosiologinya, ilmu yang lain lah yang boleh diadun bersama dengan ajaran agama supaya agama tersebut diajar secara menyeluruh yang membina macam Miftah kata dah tasawuf Islam tu. Jadi kalau benda ini diajar pada kanak-kanak lagi tentang belajar tentang rukun solat, tentang perlunya kewajipan solat 5 waktu, dan bagaimana sepatutnya solat itu mendidik sebagai seorang diri kita daripada kecil. Bagaimana kalau puasa sepatutnya mendidik kita jadi macam mana. Kalau semua itu dah diajar daripada kecil,
Jadi insya-Allah tak ada masalah. Orang akan bertumbuh dengan ajaran agama. Okey. Maksudnya agama yang kita faham ialah agama yang bersifat kemanusiaan, bersifat moral. Sebab ada basis falsafah yang moral dan manusiawi dalam setiap ibadah ritual yang kita lakukan. Tapi masalahnya benda tu tak diajar. Masalahnya benda tu dah diajar dan dia tidak diadunkan dalam pengajaran agama daripada kecil. Jadi itulah bila dia ajar bila waktu dah masuk 18, bila ambil form 6 baru belajar. Jadi benda tu tak berakar dalam diri. Dia cuma akan jadi peringkat pengetahuan, tinggal peringkat pengetahuan je. Dia belum sampai ke peringkat amalan. Tapi kalau benda tu dia ada dari kecil, benda tu dah diajar ketika kita belum faham. Tapi bila benda tu dibiasakan, lama-lama akan bertumbuh menjadi seorang manusia yang faham. Tapi kalau bila dah besar, nak belajar benda-benda macam tu, kalau dia akan menjadi sebagai orang ditinggal sebagai peringkat akal je. Tapi tak masuk ke dalam hati. Dia akan tengok, okey, tahu, okey, agama mengajar begini-begini. Tapi dia tak boleh nak faham dan amalkan dari kehidupan. Tapi kalau benda tu dah diajar dari kebiasaan, dia akan bertumbuh jadi manusia macam tu. Jadi itu masalah dengan silibus pengajian agama di negara kita. Dan bukan saja itu, di masjid sekalipun. Di masjid pun ustaz-ustaz menyambung balik apa yang ada dalam buku teks sekolah. Dia mengulang balik dengan dan mentafsirkan balik apa yang ada dalam buku teks sekolah. Tapi dia tidak memperdalamkan masyarakat menjadi yang membawa agama yang boleh lebih bersifat moral dan kemanusiaan. Tu. Saya juga berpendapat yang agak rugi dan sebuah miss opportunity lah, sebab kita tak mengajar falsafah-falsafah ini, silibus tasawur Islam ini kepada golongan yang pendidikan kita anggap sebagai orang-orang bijak yang belajar sains tulis, sains komputer. Kita tak berpeluang dan tak ambil peluang untuk ajar benda ini kepada mereka. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya akan buka ruang sekali lagi jika ada sebarang soalan. Saudara Rafiq. Doktor? Dr. Farouk. Saya cuma nak kata is liberation theology adalah satu perkara yang penting untuk kita faham. Is probably like bila masa saya muda, I never came across, saya tidak pernah belajar liberation theology. Tapi bila saya baca tulisan-tulisan di syariat ini dan saya himbau semula, actually dia membahaskan tentang liberation theology. Cuma dia tak sebut kataan tu ya, liberation theology tu. Apa yang dia kata teologi pembebasan. Ya, dan di dunia sekarang ini dia ada beberapa scholar yang memang pengkhususan dia dalam membincangkan tentang liberation theology. Dan kita kena tahu bahawa liberation theology juga ada dalam agama Kristian. Dan di mana? Dalam agama Kristian ni. Actually di Amerika Selatan, ya, di mana No White Jesus, ya, di mana antara orang yang sering bercakap soal ni adalah Gustav Gutierrez, ya, daripada Peru, ya. Dan kalau kita cari pasal nama dia, dan dia banyak tulis pasal liberation theology. Liberation theology dalam Kristian lebih memihak kepada kiri, ya, kekirian, ya, iaitu kepada kepada golongan-golongan yang tertindas, ya. Sama seperti saya kata, ya, Islam juga ke kiri dan liberation theology juga memang ke kiri. That's the whole idea of dalam agama ni kalau kita tengok. Jadi itu saya nak kata bahawa it's something good that it came out, the idea of liberation theology. Sebab kita tak pernah discuss sebelum ni pasal liberation theology. Actually saya pernah propose dahulu untuk satu conference yang tak jadi, yang kita akan buat tentang liberation theology. Dan kita plan nak jemput Profesor daripada Oxford, Syabir Akhtar. Tapi unfortunately dia meninggal, baru meninggal just a few months ago. But whatever it is, it's good that we go back and we try and read about this liberation theology.
Setuju. Ali Syarati sangat antara tokoh yang penting tau kita untuk baca. Ya. Paling tidak korang kena baca tau. Saya baca Ali Syarati ketika zaman sekolah. Pemikiran yang siapa bentang dia? Bintang Ali Syarati kan. Saya baca zaman sekolah memang sangat penting. Kalau baca pasal buku Fatimah is Fatimah tentang anak Nabi Fatimah, beliau menceritakan bagaimana tangisan itu sebagai bentuk perlawanan. Biasa orang tengok tangisan sebagai bentuk kelemahan kan, nangis je. Tapi dalam Ali Syarati dia cerita macam mana tangisan Sayyidatina Fatimah tu membentuk perlawanan untuk melawan rejim-rejim yang menindas, rejim Muawiyah lah pada ketika itu. Untuk melawan. Jadi Ali Syarati punya penulisan kalau cerita pasal Abu Zar tu memang boleh kata boleh buat revolusi lah. Dia punya mengangkat Abu Zar Al-Ghifari tu macam mana sahabat Nabi antara yang minoriti lah dalam kalangan sahabat yang berani mengkritik Muawiyah pada ketika itu sampai dibuang daerah. Dan saya nak petik daripada buku ini juga, The Prophet Pulpit ni, kata Syekh Khalid, you cannot claim to be a good Muslim if you do not care about human rights. Kamu tak boleh menjadi Muslim yang baik kalau kamu tak mengambil peduli tentang hak asasi manusia, tentang moral, tentang kemanusiaan. Kerana Muslim adalah juga berdiri dalam konsep ummah. Konsep ummah ni biasanya orang tengok ummah ni sekadar macam persidangan OIC lah kot. Negara-negara OIC sebagainya. Tapi konsep ummah yang lagi besar ni, kalau dalam buku lain Syekh Khalid ada bincang macam mana ummah ini bersatu di atas kemanusiaan, bersatu di atas moral, solidariti atas apa isu-isu yang berlaku. Jadi tauhid mempersatukan umat Islam di atas konsep ummah, yang mana ummah itu adalah persaudaraan, solidariti untuk membela nasib manusia sama ada Muslim atau non-Muslim sekalipun. Nasib manusia, kerana ummah itu adalah konsep solidariti, bukan konsep sekadar untuk sekadar untuk mencantikkan ataupun slogan yang muluk-muluk. Jadi sebab tu dia kata kalau kamu tak menjadi kalau kamu tak akan dianggap sebagai Muslim yang baik kalau kamu tak mempedulikan soal hak asasi manusia, soal apa yang berlaku di jiran tetangga kamu, apa yang berlaku dalam masyarakat kamu. Jadi tiada lagi persoalan? Okey. Dan dengan ini saya akhiri reading session ini dengan ucapan terima kasih kepada Encik Muziru dan semua yang hadir mendengar dan bertanyakan soalan-soalan yang menggalakkan kita untuk berfikir. Dan saya akhiri juga dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Baik, terima kasih. Itu saja untuk hari ini.